Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pelajaran Tauhid Kitab Aqidatun Najin yang selalu diajarkan ataupun disyarahkan pada hari Sabtu pagi dari jam 9 pagi daripada Masjid Darul Ma'mur. Salam sejahtera daripada Masjid Darul Ma'mur, daripada pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa serta pegawai-pegawai, ustaz-ustaz dan juga pekerja-pekerja Darul Ma'mur. Selamat sejahtera. Jadi saya sambung kitab ini pada muka surat 48, iaitu kita telah habiskan dengan syarah ataupun huraian mengenai al-wujud, iaitu kepercayaan bahawasanya alam ini adalah dicipta dan dijadikan atau diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kerana alam ini wujud, tentulah yang menciptanya juga wujud. Itulah dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita tidak nafikan sama sekali kewujudannya, kerana dalilnya ialah adanya alam ini. Jadi tentunya ada yang mengadakan, jadi Allah Ta'ala itu wujud. Sebab itulah para ahli ilmu tauhid menentukan untuk mempelajari atau mengenali Allah Ta'ala yang pertama sekali dengan sifatnya, iaitu atau dengan apa yang kita fahamkan, iaitu Allah Ta'ala itu ada. Ada itulah wujud. Walaupun makna benda yang ada artinya mawjud, tapi dianggap wujud saja kerana dianggap sebagai satu sifat dengan sifat wujud, iaitu ada. Yang kedua ialah qidam dan keterangannya. Itu di muka surat 48. Dan kata musannif, wal qidamu, artinya yang kedua daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu, qidam artinya sedia. Jadi selepas wujud ialah qidam. Qidam artinya sedia, iaitu wujudnya Allah Ta'ala ni memang sedia wujud. Bila dikatakan sedia wujud, tidak ada permulaan dan tidaklah kesudahan. Memang sedia ada. Lain-lain semua sudah habis atau sudah berkesudahan, tapi Allah Ta'ala tetap sedia. Artinya wujudnya tadi berterusan sedia. Itulah makna sedia, iaitu qidam. Atau jadi dikenal Allah Ta'ala itu qadim, artinya yang sedia ada, yang memang ada. Tidak ada, tak ada. Jadi perkara tak ada tu tak ada pada Allah Ta'ala, sentiasa ada atau sedia ada. Dan makna qidam pada hak Allah Ta'ala itu keadaan adam yang mendahului bagi wujud. Dan makna qidam pada hak Allah Ta'ala itu ketiadaan adam yang mendahului bagi wujud. Itu makna qidam. Artinya bila kita katakan Allah Ta'ala itu sedia, artinya tidak ada pendahuluannya Adam bagi Allah Ta'ala. Sentiasa ada, makna tidak ada didahului oleh tiada. Berlainan macam kita ni ada sekarang ni, tapi sebelumnya tak ada. Betul juga yang lain-lain, termasuk bumi, dan masuklah juga bulan, langit, haiwan-haiwan, dan kita semua didahului oleh tiada, kemudian barulah ada.
Tapi Allah Ta'ala bila dikatakan qidam, sedia makna tidak ada, makna tiada adam tu makna tiada, artinya tidak didahului oleh tiada. Dan jika engkau kehendak, nescaya engkau kata tiada mendahului akan dia oleh Adam. Jadi maksud tiada didahului oleh Adam, itu maksudnya. Artinya tiada, tak ada. Adam tu tiada. Jadi Allah Ta'ala tetap ada, tak pernah tidak ada. Tidaklah seperti mana alam ini asalnya tak ada kemudian ada. Jadi Allah Ta'ala tidak didahului oleh tiada. Dan jika engkau kehendak pula, nescaya engkau kata tiada permulaan bagi wujudnya, maka ketiga-tiganya itu satu makna juga. Jadi bolehlah dikatakan Allah Ta'ala itu sentiasa ada, ketiadaan tiada, atau Allah Ta'ala itu sentiasa ada, maknanya tidak didahului oleh tiada, atau yang ketiga Allah Ta'ala itu sedia ada, artinya tiada permulaan bagi wujudnya. Jadi apapun kita nak kata daripada tiga-tiga perkara tadi, semuanya menunjukkan Allah Ta'ala itu bersifat qidam, makna sabit. Bagi Allah Ta'ala bersifat qidam, makna sentiasa ada atau sedia ada. Dan adapun qidam pada hak yang lain daripadanya, lain daripada Allah, seperti kita, seperti kata mereka itu binaun, ini qidam, maka maknanya panjang masanya akan disabit panjang masa itu 1 tahun. Jadi kalau kita nak katakan selain Allah, seperti rumah lah katakan, rumah itu qadim, itu bahasa Arab, rumah itu bersifat qidam. Jadi rumah bersifat qidam tadi bukanlah maknanya rumah tu tak pernah tak ada, memang asalnya tak ada, tapi sudah jadi qadim, artinya bersifat qidam. Tetapi sifat qadimnya rumah tadi bukanlah sama dengan sifat Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala berlainan daripada qidamnya rumah itu. Maksud qidam di situ atau rumah tu qadim artinya bersifat qidam, maknanya ialah rumah itu lama binaannya, mungkin setahun atau lebih daripada setahun. Jadi benda yang lebih setahun kita selalu katakan qadim, maknanya rumah itu lama, dibandingkan rumah baru. Katakan satu rumah tu dibina setahun yang lepas, dan rumah yang satu lagi dibina baru 3 bulan atau 4 bulan. Jadi kita boleh katakan rumah yang pertama itu qadim, dan rumah yang kedua ni hadis, artinya baru. Kerana qadim tadi kerana dia sudah dibina lebih lama daripada yang kedua. Itu makna qadim mengikut masa, sekurang-kurangnya kita katakan setahun lah. Itu sebagai penilaian saja, bukanlah maknanya mesti setahun, tidak. Maknanya boleh jadi 2 tahun, 3 tahun, itu dikatakan rumah itu qadim, artinya bersifat qidam, tetapi dari segi masa yang lebih setahun. Maka apabila berkata ia, mana seseorang itu, tiap-tiap orang yang ada ia yang qadim daripada hamba-Ku, nescaya mereka itu merdeka, maka merdekalah orang yang ada baginya di sisinya itu setahun. Jadi kalau saya zaman dahulu lah, ini zaman dahulu, umpamanya saya ada hamba, ada yang dah umur 5 tahun, 6 tahun, ada yang umur baru 2 bulan, sebulan dan sebagainya. Jadi saya pun katakan ada satu hamba yang sudah 2 tahun, satu hamba baru 3 bulan nak katakan. Jadi ada 2 hamba situ. Jadi saya pun katakan hamba saya yang qadim merdeka dia. Jadi saya tak boleh tarik balik, kerana perkataan bila saya katakan merdeka tu dan ada saksi,
saya tak boleh tarik balik. Ini sama juga dengan perkataan orang bercerai, kalau dia cakap cerai, dia tak boleh tarik balik. Begitu juga seorang bapa, maunya wali, mengatakan dia kahwinkan anaknya kepada seorang yang lain, dia tak boleh tarik balik. Jadi perkara-perkara ini tak boleh ditarik balik. Jadi bila saya katakan demikian, jadi maksudnya yang di antara dua hamba tadi, saya katakan yang kadim tadi merdeka, maka yang kadim artinya yang lebih setahun merdeka, yang belum setahun tidak merdeka. Jadi kalau saya katakan hamba saya yang kadim dimerdekakan atau dia bebas, jadi hamba saya yang berumur ataupun yang berada pada saya lebih setahun, maka dia merdeka dengan kata demikian. Jadi bukan semua hamba. Jadi hamba yang kurang daripada itu dikatakan tidak merdeka lah, tidak merdeka. Ini cuma nak menerangkan bahawasanya kadim dari segi bahasa makna sekurang-kurangnya dianggarkan. Ini anggaran saja, anggarkan setahun, barulah kita boleh katakan kadim. Nanti kalau kurang daripada setahun, kita tak boleh katakan dia kadim. Ini pada benda yang lain daripada Allah Ta'ala. Bermula kaul yang sahih bahawasanya harus diiktikadkan kadim itu atas Allah Ta'ala, kerana subut yang demikian itu dengan ijma'. Jadi mengikut kaul yang sahih maknanya memanglah harus kita katakan sifatkan Allah Ta'ala itu kadim. Itu walaupun maknanya dalam nama-nama Allah mungkin tak adalah kadim, Abdul Kadim tu orang namanya hamba yang kadim tu tak ada. Tetapi maknanya kita harus boleh mengatakan kerana kita mengenal Allah Ta'ala ni selain daripada wujud. Perkataan wujud pun dalam istilah Al-Quran atau hadis pun tak adalah yang dikatakan wujud tadi. Tapi dengan sendirinya kita faham, gunakan akal, bahawasanya bila dikatakan huwallazi khalaqas samawati wal ard, makna dialah Tuhan yang mencipta langit dan bumi, makna tentulah Allah Ta'ala itu wujud, walaupun perkataan wujud itu tidak ada. Begitu juga perkataan kadim itu tidak ada dalam Quran atau dalam hadis kita dapat, tidak ada. Tapi maknanya kita gunakan akal kita bila nak mengenali Allah Ta'ala, kita harus maknanya boleh mengatakan Allah Ta'ala itu kadim, iaitu tiada permulaan atau bersedia ada. Jadi makna itu adalah satu yang harus mengikut ijma' ulama', khususnya ulama' tauhid. Bila katakan ijma' ulama', makna ulama' tauhid berpendapat ini adalah satu kesabitan yang mesti kita katakan dengan sifat Allah, dengan sifat kadim. Dan datang warid daripada setengah riwayat ganti daripada awal itu dengan kadim. Jadi pada satu riwayat dikatakan Allah Ta'ala yang awal. Yang awal tu maksudnya yang kadim. Kerana apa? Kerana yang awal makna tidak ada permulaan. Kerana bila dikatakan awal, makna tak ada yang awal lain. Yang paling awal, Allah Ta'ala yang paling awal. Jadi ada setengah ulama mengatakan dalam perkataan awal tu maksudnya ialah maksudnya kadim. Kerana yang awal maknanya dialah yang awal. Kalau dia yang awal, maknanya tak ada lagi yang mendahulunya. Tak ada yang mendahulunya, dia yang awal. Itu kata setengah ulama, artinya dia seolah-olah kata orang Arab muradif kepada makna kadim. Artinya makna yang samalah, walaupun perkataannya berbeza atau lafaznya berbeza. Kerana kita sendiri pun nampak perbezaannya jauh. Satu yang katakan awal, satu yang katakan kadim. Tapi maknanya dari segi maknanya hampir boleh dikatakan sama. Kerana apa? Bila dikatakan yang pertama sekali, maknanya tak ada yang pertama yang lain. Itulah maksudnya kadim. Dan bermula kaul yang tahqiq bahawa kadim dan azali itu satu makna, dan iaitu barang yang tiada awal baginya, wujudi, ada ia atau adami, berdiri dengan sendiri, ada ia, iaitu seperti zat atau tiada seperti sifat Allah Ta'ala.
Jadi saya ulangi lagi lah supaya apa? Supaya kita dapat apa? Dapat mendengar ataupun membaca dengan jelas. Dan bermula kaul yang tahqiq. Kaul yang tahqiq ni kaul yang benar-benar menghalusi makna ataupun mentahqiqkan makna. Itu mencari yang paling benar daripada apa yang dia benar. Mengatakan bahawa qadim dan azali, ini ada dua perkataan, satu qadim, satu azali. Azali dan qadim itu satu makna. Jadi kalau tahqiq mengatakan qadim ialah azali, azali ialah qadim, ada satu makna. Mana qadim menyamai azali, sama dengan azali, azali juga sama dengan qadim. Itu kaul yang tahqiq mengatakan demikian. Satu makna, dan iaitu barang yang tiada awal baginya. Jadi dari segi maknanya, yang satu tadi ialah tak ada awal. Artinya yang qadim tidak ada awal, yang azali pun tidak ada awal. Itulah maknanya yang dikatakan makna sama. Tiada awal baginya, wujudi. Ada dari segi wujudnya, tak ada awal, ya. Atau adami, atau adamnya juga tiada awal. Berdiri dengan sendiri, ada ia, iaitu seperti zat, atau tiada seperti sifat Allah Ta'ala. Itu berdiri sendirinya seperti zat, atau sifat yang berdiri pada zat. Kedua-duanya boleh dikatakan, boleh pada tahqiq, makna yang satu tiada awal bersamaan dengan makna qadim atau makna azali. Al-azal atau qidam, antara dua ni. Dua ni maknanya dua perkataan tapi dimaknakan sama, itu mengikut kaul tahqiq. Jadi kalau kita dengar azali, maksudnya tak ada permulaan. Kalau qadim pun tak ada permulaan. Artinya dua-duanya itu boleh dikatakan sama maknanya. Sama maknanya, sama ada pada zat yang dia boleh berdiri sendiri. Zat tu, zat, bila katakan zat, dia berdiri sendiri. Dia tidak bergantung pada lain-lain. Tapi bila katakan sifat, sifat tadi berdiri pada zat. Jadi sama ada sifat Allah Ta'ala atau zatnya, bolehlah dikatakan qadim atau azali. Maka sekalian sifat Allah Ta'ala itu qadim, sekaliannya sama ada nafsiyah atau maknawiyah, atau ma'ani atau maknawiyah, atau salbiyah, lagi azali. Jadi bila dikatakan zat Allah Ta'ala memang qadim, jadi sifat-sifatnya juga qadim. Jadi apabila kita nak tahu zat dan sifat ni, ialah zat sendiri, makna tidak bergantung pada benda lain. Tapi bila katakan sifat, dia bergantung pada zat. Sifat ni bergantung pada zat. Artinya tidak ada sifat sendiri, mesti ada zat yang dia yang sifat tadi bergantung atau menempel kepada zat. Jadi sifat Allah SWT kita tahu ialah 20, iaitu yang pertama ialah wujud, makna nafsiyah, sifat nafsiyah, dan qidam, baqa, mukhalafah lil hawadith, qiyamu ta'ala bi nafsih, dan wahdaniyah itu dikatakan salbiyah. Dan juga kita sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam, ma'ani. Dan maknawiyah, kaunu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman, maknawiyah. Kesemua sifat Allah Ta'ala ini, iaitu sifatnya qadim lagi azali. Jadi sama ada kita katakan qadim atau azali, adalah satu makna yang satu juga sama. Khilaf bagi Sa'ad yang berkata ia, qidam itu tiada permulaan bagi wujudnya, dan azal itu barang yang tiada permulaan baginya, sama ada wujud atau adam. Jadi Sa'ad pula membezakan antara qidam dengan azali. Itu kata Imam Sa'ad, Sa'aduddin asalnya, tapi kita gelar dengan Sa'ad saja. Jadi Sa'ad berkata
qidam itu tiada permulaan bagi wujudnya. Itu makna qidam. Dan azali pula barang yang tiada permulaan baginya, sama dia wujud atau adam. Jadi makna qidam ni pada benda yang wujud, sementara azali wujud dan adam. Maknanya begini. Artinya kalau zat Allah Ta'ala itu wujud, mana betul lah tiada permulaan, tak ada masalah. Tapi kalau sifat Allah Ta'ala, selain sifat Allah Ta'ala, katakan sifat Allah Ta'ala yang berkuasa, qadir, kudrat, itu maknanya tiada permulaan. Sifat Allah Ta'ala itu tiada permulaan, termasuklah juga qadim. Tetapi kalau sifat Allah Ta'ala yang tiada lemah, lawan kepada kudrah, artinya kita katakan Allah Ta'ala bersifat tiada lemah. Makna tidak ada, mustahil Allah Ta'ala bersifat lemah. Maknanya lemah tu tiada. Jadi tiadanya sifat lemah tadi adalah tidak dikatakan qadim, kerana dia tidak wujud. Kerana tidak wujud sama sekali sifat yang Allah Ta'ala itu lemah. Lemah, tergagah, lawan irada, jahil lawan ilmu, maut lawan hayat, sama tuli, yakni asam lawan sama, buta ama lawan basar, bisu, bukumun lawan bisu. Ini lawannya semua tiada. Jadi tiada ni tidak kita katakan qadim, kerana benda ni tak ada, tapi boleh dikatakan azali saja. Artinya tidak ada permulaan Tuhan yang tiada langsung. Benda sifat tiada ni tak ada permulaan bagi Allah Ta'ala, langsung tak ada. Jadi itulah bezanya kata Sa'ad. Jadi maknanya dia huraikan, kalau wujud qidam khas kepada wujud saja, tapi azali ni pada wujud dan pada tiada wujud. Mana pada wujud dan adam, kedua-duanya tiada permulaan lah. Kedua-duanya tiada permulaan. Maka atas kata Sa'ad ini, qidam dan bagi Allah itu qadim lagi azali. Jadi atas kata Sa'ad ini makna qidamnya Allah Ta'ala itu ialah Allah Ta'ala qadim dan azali, dua-duanya sekali. Dan syarik al-bari itu azali juga, tiada dikatakan qadim. Jadi syarik al-bari maknanya penyekutuan, yang menyekutukan Allah Ta'ala itu tiada. Tiada makna penyekutuan, syarik tu penyekutuan, al-bari itu Allah lah, penyekutuan kepada Allah Ta'ala itu tiada. Tapi benda ni tak boleh dikatakan qadim. Kata Sa'ad, benda ni dikatakan azali, kerana benda tak ada. Benda tak ada, tapi benda yang ada saja baru dikatakan qadim. Itu mengikut mengikut huraian daripada Sa'ad. Itu khilafnya begitulah. Tapi maksudnya maknanya kita ambil yang mudah, supaya jangan keliru pada kita hanya mengatakan Allah Ta'ala bersifat qadim. Makna qadim dan azali boleh dikatakan sama, kerana qadim dan azali maksudnya tiada permulaan. Cuma Sa'ad tadi menhuraikan lebih halus lagi. Dia mengatakan qadim ialah disabitkan kepada yang wujud saja, sementara yang azali kepada yang wujud dan tiada wujud. Jadi kalau kita balik kepada dari segi khusus dan dari segi khusus dan umum, artinya azali itu umum, sementara qadim tadi khusus. Kerana qadim tadi khusus kepada yang kepada yang ada, sementara azali yang ada dan kepada yang tiada. Fahamlah tu. Itu huraian yang lebih detail lah untuk membezakan antara qadim dan azali. Maka azali itu umum dan qadim itu khusus. Betul. Mana azali itu umum, qadim itu khusus. Jadi itlaq alal umum wal khususul wajhi, antara dua, yang umum dan yang khusus. Atas kaul Sa'ad ini iaitu kaul daif. Tetapi maknanya apa yang dikatakan Sa'ad ini
tak perlulah kita ambil sangat perhatian kerana ia ada satu kaul yang dhaif. Walaupun kita boleh fahamkan bahawasanya apa yang dimaksudkan oleh Imam Sa'ad tadi untuk membezakan dengan lebih teliti lagi atau lebih halus lagi antara dua kalimah qadim dan azali. Itu kata Ustaz. Tapi macam mana pun kaul ini adalah kaul yang dhaif. Ketahui olehmu bahawa qadim itu ada tiga bagi. Pertama, qadim hakiki, iaitu qadim bagi zat Allah dan segala sifatnya dan segala asma'nya. Kedua, qadim zamani, yakni qadim lama zaman, seperti yang telah lalu sebutan, disabitkan dia sekurang-kurangnya setahun. Dan ketiga, qadim idafi, namanya iaitu terdahulu bapa daripada anak. Jadi kalau kita lihat atau usul-usul kembali, menyusur balik semula, maka terdapat perkataan qadim tadi, yang mana maksud qadim tadi boleh dibagikan kepada tiga bahagian, iaitu sebenar-benar qadim. Artinya sebenar-benar benda yang tidak ada permulaan langsung, itu dipanggil qadim hakiki. Kerana sebenar-benarnya memang qadim, langsung tidak ada permulaan, itu dipanggil qadim hakiki. Yang mana ini sabit kepada Allah dan zat Allah dan sifat-sifatnya saja, tak ada pergi tempat lain. Itu dipanggil qadim hakiki. Yang kedua, qadim zamani, mengikut zaman. Artinya qadim masa. Kalau kita nak Arabkan bahasa Melayu, kita panggil qadim masawi lah. Qadim masawi atau qadim wakti, qadim secara waktu atau masa atau zaman. Zamani, wakti atau masawi, Melayu lah. Masa, masawi. Jadi qadim masawi ni mengikut masa dalam setahun, sekurang-kurangnya. Di benda sebagaimana saya misalkan tadi, iaitu binaan satu rumah yang dah lebih setahun, satu rumah baru berapa bulan. Jadi yang dikatakan rumah yang lebih setahun tadi dipanggil rumah tu qadim, kerana masanya lebih lama. Atau kita beli kasut, kasut yang baru kita beli semalam dengan kasut yang kita dah beli setahun lepas, maka dikatakan kasut yang setahun lepas tadi qadim, dan kasut yang baru tadi tak boleh dikatakan qadim, dia katakan dia baharu. Itu qadim zamani, kerana ikut masa sekurang-kurang setahun. Yang ketiga pula qadim idafi. Idafi mana mengikut nisbah. Kita tahu dia mengikut sandaran, atau kata orang Arab, mudhaf kepada mudhaf ilaih, mana yang disandarkan. Seperti misalan antara bapa dan anak, tentunya bapa tu qadim, anak tu tidak qadim, kerana bapa lebih dahulu dibandingkan dengan anak. Begitulah umpamanya pokok dengan buah. Jadi biasanya pokok dulu barulah buah, atau akar dulu barulah buah. Walaupun orang boleh katakan daripada buah tadi datang akar, tapi secara logiknya ataupun secara idhafahnya ataupun secara sandarannya, akarlah dulu barulah datangnya buah. Kerana daripada akar tadi datang dahan, batang dahan-dahan, daun-daunan, bunga, barulah buah. Jadi kalau dibandingkan antara buah dan akar, buah, maka akarlah yang dikatakan lebih qadim daripada buah sebuah pohon. Anak dan bapa lah lebih qadim daripada anak, dari segi dari segi idhafahnya ataupun dari segi sandarannya antara dua makna tadi. Itulah pembahagian pembahagian qadim tadi. Jadi saya rasa cukuplah untuk pelajaran kali ini. Kita mengetahui tentang sifat Allah Ta'ala yang qadim dan pembahagian-pembahagiannya, dan makna qadim kita ketahui ada yang tiada permulaan, tetapi maknanya ini pada qadim Allah SWT. Tapi boleh juga benda lain kita boleh katakan qadim, bersifat qidam, tetapi bukanlah makna tiada permulaan, tapi kerana masa yang lama saja. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi
huraian ini lebih lanjut lagi pada masa akan datang insya-Allah, kerana apa ni, untuk lebih memahami tentang istilah-istilah apa ni yang dipahami dalam tauhid dengan makna kadim tadi. Hingga bertemu lagi di lain pelajaran insya-Allah. Kita berhenti pada muka surat 49 ni, dan kita akan sambung nanti di muka surat yang sama yang masih tinggal beberapa baris lagi insya-Allah. Sehingga berjumpa. Salam daripada Masjid Darul Ma'mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.